أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Keadaan ya. Surah 4. 10 bagi daripada atas. 10 dari atas. Ketujuhnya. Ketujuh kudrah. Ketujuhnya yakni sifat wajib bagi Tuhan yang ketujuh. Sifat wajib bagi Tuhan yang ketujuh, yakni akal kita menghukumkan mesti ada. Pasal tauhid, kita akan menggunakan akal dan panca indera kita. Logik akal satu yang kegunaan utamanya menggunakan logik akal. Yang kedua, kita menggunakan mata panca indera kita untuk membuktikan tentang adanya Tuhan ini. Dan akal kita menghukumkan 20 perkara ni mesti ada pada Tuhan. 20 perkara ni, inilah sifat yang mesti ada pada Tuhan. Dan 20 kepada lawan perkara ini mustahil atas Tuhan. Iaitu kalau ada sifat itu terteguh, makna dia ada 20 tu bukan Tuhan. Ada 20 tu lawan dia hak mustahil tu, maka itu bukan Tuhan. Satu sifat harus bagi Tuhan. Ketujuhnya kudrah. Kudrah ni dia masuk dalam sifat ma'ani. Pada sifat 20 ni dia bagi 4. Satu nama dia nafsiyah, lepas tu salbiyah, lepas tu ma'ani, lepas tu ma'nawiyah. Nafsiyah ni sifat dia panggil hal atau amr i'tibari. Benda yang faham pada otak tapi tak boleh nak tunjuk pada luar otak, iaitu pada kharij, pada fizikal ni tak nak tunjuk. Contoh kita kata belok. Nak tunjuk belok tak boleh, kena ni jari. Tapi faham pada akal, gini belok. Itu dipanggil amrun i'tibar. Nafsiyah, satu sifat nama dia wujud, ada. Ada ni kita fahamlah ada, tapi nak tunjuk ada tu tak boleh nak tunjuk. Kita faham gini ada, hilang ni dia panggil tak ada. Faham? Tu dia panggil sifat nafsiyah. Selepas daripada sifat nafsiyah, kita masuk pula perbahasan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ialah sifat yang menafikan barang tak layak bagi Tuhan. Sejak daripada Kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ini 5 ni dia panggil salbiyah. Sifat-sifat hak 5 ni iaitu sifat yang apabila kita bahaskan yang menunjuk barang yang tak layak bagi Tuhan. Kita menafikan barang yang tidak layak bagi Tuhan. Qidam kita nafi tak ada sebelum ada. Baqa' kita nafi tak ada selepas ada. Benda-benda barang makhluk lega tu. Lepas tu wujud qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menafikan sama sekali dengan makhluk. Pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis kita menafikan tempat bagi Tuhan, menafikan pihak atas bawah kiri kanan depan belakang bagi Tuhan. Kita menafikan masa azminah, kita menafikan jirif, kita menafikan araf. Itu barang pada perbahasan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Lepas tu qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi, kita menafikan
Tuhan ini berhajat kepada zat. Kita menafikan Tuhan ni berhajat kepada pembuat. Tuhan ni tak ada pencipta bagi. Itulah pada perbahasan yang telah lalu. Lepas tu kita masuk pula pada perbahasan wahdaniyah. Wahdaniyah kita nak nafikan berbilang-bilang. Berbilang-bilang, kam muttasil pada zat, kam muttasil pada zat, muttasil pada zat, munfasil pada zat, muttasil pada sifat, munfasil pada sifat, munfasil pada af'al. Berbahasa dulu. Ia masuk ketujuhnya kudrah. Ni dia masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat hak ada sungguh. Sifat hak ada sungguh. Ketujuhnya kudrah, artinya kuasa Allah Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya berkuasa. Sifat kudrah tu ada pada Tuhan. Kalau kita jumpalah dalam kitab Jawi ni sebut kuasa, ada kitab sebut berkuasa. Ada kitab ulama Jawi terjemuh dengan berkuasa, ada kitab terjemuh dengan berkuasa. Itu yang tepatlah setakat ni. Tapi bukanlah maknanya ulama yang menterjemuh berkuasa itu tepat. Tak. Semuanya itu nak menunjuk kepada sifat kudrah. Sifat kudrah yang ada pada zat Tuhan. Artinya kuasa Allah Ta'ala. Benda masuk kuasa Allah Ta'ala di sini. Bermula makna kuasa Allah Ta'ala kudrah itu, iaitu satu sifat yang maujud. Sifat yang maujud ni sifat yang bangsa maujud. Sifat ada sungguh. Sebab al-asya, setiap sesuatu ataupun perkara, dia ada maujud, hak bangsa ada sungguh. Lepas tu dia ada ma'dum, hak tak ada. Dan tak ada. Lepas tu dia ada hal. Hal ni di antara maujud dengan ma'dum. Sama lebih kurang dengan amrun aitibari. Tu kita sebut tadi lah. Kita faham pada akal, tapi tak boleh nak tunjuk pada fizikal, pada zahir, luar. Tu dia panggil hal. Baik. Maka sifat ni kata sifat yang maujud, hak ada sungguh. Hak ada sungguh, bukan salbiyah, bukan ma'dum, bukan hal. Satu sifat yang maujud, yang berdiri ia pada zat. Berdiri ia pada zat maksud dia sifat ni ada sungguh pada zat. Berdiri ia pada zat. Yang mewajib ia ni sifat kudrah ni bagi zat Tuhan akan kaunuhu qadiran. Maksud dia bila ada sifat ini, maka adanya kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran sifat maknawiyah. Maknawiyah ni halun sabitatun lizzati madamatiz zat, selama azat ni dah diilahkan, dikeranakan dengan satu kerana, iaitu dikeranakan adanya sifat ma'ani. Tu kaunuhu, sebab ada kudrah, maka Tuhan ni kaunuhu qadirah, keadaannya berkuasa. Sebab ada sifat kudrah, kuasa, maka keadaan Tuhan itu berkuasa. Kita ni anjur, sifat dia anjur, orang panggil dia penganjur. Dia ni pandai masak, orang panggil dia tukang masak. Gitu je nak faham. Sebab Allah Ta'ala kudrah, maka dipanggil kaunuhu qadirah, keadaan Tuhan itu berkuasa. Yang ta'alluq ia sifat Tuhan ni dalam sifat ma'ani ada ta'alluq. Ta'alluq ni dia panggil tugas ataupun fungsi. Tugas, fungsi, kerja. Kerja buat. Kerja dia. Tugas dia apa? Kerja dia apa? Sifat. Yang ta'alluq ia kudrah dengan mengadakan tiap-tiap mungkin
dan meniadakan dia. Meniadakan mungkin. Maksud dia ta'alluq sifat kudrah. Kudrah ni dia ada ta'alluq. Ta'alluq kudrah ni dia panggil ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir iaitu ta'alluq yang memberi bekah. Beri bekah, kesan, memberi kesan. Kesan ni alam ni. Tu kesan dia panggil atharul qudrah. Kesan kudrah Allah Subhanahu wa taala, ada langit, ada bumi, setiap mungkin. Kudrah ini dia bertakluk kepada mungkin, kepada harus. Dia tidak bertakluk kepada wajib. Dia tidak bertakluk kepada mustahil. Hanyalah bertakluk, berfungsi kepada yang harus sahaja. Yang mungkin, yang harus. Dia tidak bertugas kepada yang wajib. Tidak bertugas kepada yang mustahil. Dah mana buat benda tujuan belajar ni ta'alluq ni. Tujuan dia contoh orang bersoalan. Boleh tak Tuhan ni buat batu so siapa Tuhan tak gerak nak akal? Boleh tak Tuhan ni dia buat batu so bapa so siapa dia tak gerak nak akal? Kalau kita tak belajar ni, kita pening dengan soalan ni. Tak? Kena nak jawab. Tapi kalau kita belajar ni, faham lalu. Bolehlah jawab. Tak? Kudrah. Boleh tak Tuhan ni dia buat satu batu yang besar? Boleh. Tuhan ada sifat kudrah. Tak? Sebab buat dengan tidak yang kata tadi, iaitu mengadakan tiap-tiap mungkin. Mengada atau meniadakan dia. Mengada ataupun meniada. Kudrah ni fungsi dia ialah buat ataupun tak buat. Boleh tak Tuhan buat batu so ni? Boleh. Siapa Tuhan tak gerak nak akal? Tuhan tak gerak nak akal dia panggil mustahil. Mustahil Tuhan tak gerak nak akal. Faham tak? Makanya kudrah ni hanya duduk pada jaiz, bertakluk kepada harus. Dia tidak bertakluk kepada mustahil. Mustahil Tuhan tak gerak nak akal. Mustahil Tuhan tak gerak nak akal. Ataupun orang tanya lagi, orang kafir ni hak tanya, boleh tak Tuhan buat Tuhan selagi? Orang kata, boleh tak Tuhan buat Tuhan selagi? Tuhan selagi dia kata tak boleh, tak boleh buat. Apa Tuhan tak boleh buat? Tak gerak Tuhan. Bukan tak gerak. Kudrah tu tak bertakluk kepada barang mustahil. Tuhan selagi tu mustahil. Kudrah tidak berfungsi kepada perkara mustahil. Kudrah dia tidak berfungsi kepada perkara mustahil. Faham tak lagi? Tak faham tak gini. Dah. Kita kata dah tak boleh buat Tuhan selagi tak gerak dah. Bukan tak gerak. Faham gini Mata ni takluk dia kenapa? Atau kita fungsi dia apa? Mata ni fungsi dia ataupun kita panggil takluk dia ialah melihat. Mata fungsi, mata takluk dia ialah melihat. Fungsi dia melihat. Orang apa kata? Orang buat soalan bodoh macam tadi Boleh tak mata ni dengar radio? Macam mana mata tak boleh nak dengar radio? Tak gerak mata. Bukan mata tak gerak, bodoh. Faham tak? Mata takluk dia melihat. Sama ada kudrah. Kudrah takluk dia kepada perkara harus. Dia tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Tuhan buat Tuhan selagi tu mustahil. Maka kudrah tidak berfungsi kepada perkara mustahil. Itu tujuan takluk tu. Kalau tak faham pun tak ada masalah ni. Faham tak? Sebab fardu ain kita ni, fardu ain dia kat ni. Fardu ain dia Tuhan ni ada sifat kuasa. Perbahasan dia tu ia jadi fardu kifayah. Maknanya kalau tak faham, tak apa. Ustaz lebih malam ni, tak apa ni. Tak faham, tak apa ni. Qala yang ta'alluq ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan
meniadakan dia atas muwafaqat iradahnya. Muwafaqat ni atas bersamaan. Bersamaan muwafaqah iradahnya, kehendaknya, kehendak Tuhan. Kederak kuasa ni mesti berdasarkan iradah. Pasal iradah ni dia jenis ta'alluq, jenis fungsi dia pakai takhsis, menentukan. Iradah kita tak setak pada Tuhan, tak pada diri kita. Kederak ni buat, kederak manusia ni buat meja ni, buat benda ni. Kederak kita ni berdasarkan apa? Berdasar kehendak kita. Kehendak kita yang menentukan nak buat ke tak berbuat. Betul tak? Sama. Kehendak kita ni nak buat gini ke, nak buat gini ni, nak pakai gang ke, nak pakai baku kan? Tak? Nak buat seterik gini ke, nak buat bulat gini. Kenapa hak tu kan tentu nak buat seterik, nak buat bulat? Kehendak kan? Kehendak kita yang menentukan aku nak buat seterik gini. Kehendak kita yang menentukan aku nak buat ni guna gang, tak guna paku buat lolok. Tak. Maksud dia kehendak. Ni kalau duduk pada kita, sama nak suruh faham aja. Kudrah Tuhan ini mesti muwafaqah dengan iradahnya, mesti sama dengan kehendak Tuhan. Hak jadi-jadi ni Tuhan nak buat 2019 ada COVID-19. Dah jadi tak COVID-19 jadi? Sebab terjadi sebab bersamaan dengan kehendak dia. Kehendak dia. Sebab Tuhan yang mana buat dah dari dulu ni pada azali Tuhan nak buat 2019 masuk 20 ni ada COVID-19. Dah lama dia tu sampai sekian. Hang tahu dah itu dah tahu bila. Tak. Tuhan nak buat lama mana tu kehendak dia dah. Tak, atas kehendak dia, atas kehendak dia jadi sampai masa jadi. Qudrah ni dia ada ta'alluq. Sini tak sebut sini. Bahasa ni dia panggil sibitah lalu. Dia kalau nak faham ni dia ada tanjiz qadim, tanjiz hadis, suluh qadim. Suluh qadim, tanjiz qadim, tanjiz hadis. Nak faham gini. Pada ilmu ni Tuhan ni nak buat. Lepas tu turun. Turun catatan dekat daun mahfuz. Lepas tu nak turun kepada jadi dia ada qabdah selagi. Tu kalau secara detail ya. Secara detail dia ada qabdah. Nak buat ke tak buat. Allah Ta'ala pun buat tanjiz hadis, buatlah manusia. Lepas nak buat ni, nak teruskan hidup ke nak mati. Dalam janji dia nak mati. Dia boleh. Kalau bahas ke kudrah ni boleh. Nak terus hidup selama-lamanya dunia boleh, tak masalah. Dia begitu. Tapi janji dia akan matikan. Mati. Lepas mati qabdah pula genggaman Tuhan. Genggaman Tuhan maknanya bawah kekuasaan dia genggam. Nak terus mati ke nak hidup balik? Hidup balik. Tu kalau secara detail lah ta'alluq bagi kudrah tu. Ini kita panggil sebitah lalu sahaja. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin yang harus mungkin di dalam perbahasan tauhid ni. Makhluk pun dia, mungkin pun dia, hadis pun dia. Nama bagi makhluk. Mungkin pun dia, makhluk pun dia, hadis pun dia. Mungkin ni makhluk ni. Artinya ta'alluq ia dengan mengada tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atau ta'alluq kudrah mengada atau meniadakan mungkin. Fungsi sifat kedrak buat ataupun tak buat. Dia panggil buat ataupun tak buat. Dia panggil taksir. Atas muwafaqah iradahnya, iradah ta'alluq iradah. Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin, akan satu makhluk ataupun perkara-perkara yang berkait dengan makhluk. Bawah mungkin belaka. Makhluk, kehidupan makhluk, gembira ke dia, syaqiyun aw sa'id. Sama ada sengsara ke ataupun gembira dia, macam mana kehidupan di atas muka bumi, mungkin belaka. Allah Ta'ala buat hari ni mula-mula miskin, lepas tu jadi kaya. Mungkin belaka tu, makhluk belaka tu. Makhluk ni bahagian selain daripada Tuhan. Perjalanan makhluk apa semua sekali tu duduk bawah mungkin lagi tu.
Kan? Lepas ni jadi gini, lepas ni jadi gini, tu bawah mungkin berlaku. Dia kata apa sih? Artinya tiada mengada oleh Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan atas sifat yang ditentu akan dia akan mungkin oleh iradat Tuhan. Maksud dia tiap-tiap perkara yang berlaku pada makhluk ni atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nampak kita hak tukang buat. Tak? Oh, nampak kita tukang buat ni. Oh, berat menandang. Itu semua atas boleh buat atas terjadi atas iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kata orang kata COVID tau. Orang kata COVID ni ialah orang kafir buat kan. Tak. Baiklah kita kata buat lolok lah. Tak pasal kita tak tahu hakikat sebenarnya. Buat lolok lah kita kata COVID ni memang orang kafir buat. Pasal virus ni ada yang boleh dicipta dalam makmal kan. Ada virus yang boleh dicipta dalam makmal. Tak, contoh pasal ada orang kata dia nak buat macam komputer. Virus komputer tu dia buat. Dia nak jual antivirus. Faham tak? Dia jual virus, berarti jual antivirus. Jadi untuk COVID ni, ni hak tak tahu mana tu mana salah. Cuma nak khabar je, buat lolok lah, buat lolok. Tak, pasal hakikat sebenar tu tak tahu. COVID ni orang kafir buat sebab dia nak jual ubat ni. Buat lolok lah. Lepas tu jadi sungguh COVID. Nah, maka walaupun jadi sungguh ni iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tak kehendak, tak jadi buat juta kali COVID pun. Tak jadi kalau Tuhan tak kehendak. Dan apa yang jadi ni? Tak, bukan orang kafir buat. Kita kata orang kampung kata tak. Orang kafir tu kan, buat lolok lah, buat lolok. Dah ada sebab lah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi walaupun orang kafir buat. Gitu. Walaupun orang kafir buat ada sebab apa Allah Ta'ala jadi. Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Tak, tu kalulah virus itu daripada manusia. Tak, hakikatnya sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Ta'ala tak kehendak dalam amal apa kerah dah. Dalam amal dah jadi kita mampu kerah dah. Mampu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kehendak. Ya sebab nak akhir zaman Allah Ta'ala pun izin. Nah, kan Nabi sebut sebelum timbulnya Imam Mahdi datangnya al-wabak. Ada satu wabak yang mengalami dunia. Lepas tu keluarlah Imam Mahdi dalam hadis akhir zaman kan. Wabak, lepas tu Imam Mahdi, lepas tu Ya'juj Ma'juj, Dajjal, lepas tu Nabi Isa turun menghilangkan wabak, menghilangkan segala penyakit yang dialami manusia pada masa itu. Itu susunan dalam hadis akhir zaman. Ada susunan yang disusun oleh ulama akhir zaman. Tak, susun. Adakah COVID ni hak wabak Nabi sebut? Wallahualam kita tak tahu. Tak. Barangkali COVID ni esok lusa sihat. Tak ada dah. Ada pula akan datang. Wallahualam pasal barang ni bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh kata COVID ni dah tak. Kita mana tahu barang akan datang. Makanya nak khabar tadi ada sebab lah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Qala artinya apa ni? Lawang kepada kudrah al-ajzu. Ia tak ada pecah dalam sangat kita ni. Pasal kita ni dia cerita pasal fiqh. Ya tauhid ni dia hanyalah dia panggil perangat. Jadi perangat sikit. Pasal barang akidah ni kena ulang. Sebab soalan dalam kubur hak nombor 1 akidah mar rabbuka. Nak jawab mar rabbuka dengan apa? Akidah itu. Dia bukan jawab dengan apa? Belum apa ni belum mati juga Allah ngapai mar rabbuka Allah mar rabbuka Allah. Dah mati. Dia mati bukan dengan apa jawab dia. Jawab dia tu dengan akidah. Mar rabbuka jawapan nak boleh jawab akidah duduk mana. Akidah kita tu ahli sunnah wal jamaah. Dia panggil al-jazmu hak dulu kita bahas dulu muka surat apa? Muka surat 2. Muka surat 3 dulu tu dia mesti jazam, dia mesti mutabaqah lil haq ad-dalil. Kalau akidah kita sama dengan 3 tu,
ke boleh jawab Allah. Boleh jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak tahu mana dia payah nak jawab Allah tu. Pasal jawab dia dengan akidah. Sebab tu ulama-ulama dia ulang biar lekat. Yang kedua, supaya terjaga kejak akidah kita ni dengan apa-apa fahaman yang masuk. Ni kerana terbukti keberkesanan orang Melayu ni boleh kekal Islam dia kerana akidah dia terbukti kejak. Berbanding negeri-negeri lain. Negara-negara lain masuk penjajah jadi kafir. Adapun Melayu dah. Sebab apa? Ni kerana kejaknya akidah. Akidah dia kejak. Lawan kepada kudrah. Al-ajzu artinya lemah, dakrak, iaitu mustahil Tuhan lemah. Sebab kalau lemah bukan Tuhan lalu dah. Lemah tu bukan Tuhan lalu dah, dakrak, ayat peng aku Tuhan. Tengok nak jalan tu dakrak mepeh. Dah. Tuhan ke mana dakrak gitu. Tahun lalu dah bukan Tuhan. Dah, lemah ni bukan Tuhan lalu dah. Artinya lemah itu bukan Tuhan, iaitu mustahil Tuhan ni lemah. Dalilnya awak bagi dalil Quran. Firman Allah Taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Taala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Tu dalil daripada ayat Quran. Kudrah bahasa sifat 20 ni memang dia kutip daripada Quran. Ada kata dak sifat 20 daripada falsafah Greek. Kok mana? Mula falsafah Greek. Kalau falsafah Greek, orang Greek Islam lah penjamah. Dah orang Greek ada masuk Islam. Dah ada sekabut sikit je masuk Islam. Dah. Makanya hak ni ambil daripada mana? Daripada Quran. Ni dalil daripada Quran. Kedelapannya iradah. Kedelapannya sifat wajib bagi Tuhan yang ke-8. Iradah artinya berkehendak Allah Ta'ala, sifat berkehendak. Sifat kehendak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula makna iradah, iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib ia sifat iradah bagi zat akan kaunuhu muridan. Maknanya iaitu sifat iradah ni, sifat mawjud ni hak ada sungguh. Hak ada sungguh. Yang berdiri dengan zat, maksud dia hak ada pada zat Tuhan. Yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu muridan. Maksud dia ialah bila ada sifat iradah, automatiklah Tuhan itu ada sifat maknawiyah, nama dia kaunuhu muridan, keadaan Tuhan yang berkehendak, sama macam kudrah tadi. Yang ta'alluq ia iradah dengan menentukan mungkin ni makhluk dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya. Tadi kita bahas kudrah, ni masuk iradah. Kudrah ni jenis taksir, jenis membuat, mengadakan atau meniadakan, buat ataupun tak buat ke dalam. Tugas sifat kenapa buat ataupun tak buat ni? Tugas sifat kudrah. Kita kata. Tugas sifat iradah pula, tugas kenapa? Ta'alluq. Dengan menentukan tentu nak buat ke tak buat. Nak buat ke tak buat. Nak buat kiamat ke tak buat kiamat. Tugas sifat iradah. Nak buat mati ke tak buat mati. Itu tugas sifat iradah. Sifat iradah Tuhan nak buat. Ajar kita kata di kaum. Pada 2018 tu boleh. Nak buat ke tak buat. Nak buat ke boleh bagi Allah SWT tak buat. Boleh. Tapi kehendak Allah Ta'ala buat. Jadilah kaum. Nak kekalkan kaum ke ataupun nak akad kaum ini, nak buat hilang. Boleh nak buat kekal, boleh. Nak hilang pun boleh.
Tapi bahasa makhluk ni fana. Makhluk ni tak kekal, jenis fana, ia akan hilang. Maka nyata kau pilih akan hilang. Pasal jenis makhluk ia tak jenis kekal lama. Ia tak jenis tahan lama, dia akan hilang. Ta'alluq ia dengan menentukan, maka hak tukar tentukan tu ialah dia panggil ta'alluq takhsis. Tentu. Dia panggil duduk pada sifat iradah. Sama juga, dia ni kena kepada yang harus, tidak kena kepada yang wajib, tidak kena kepada yang mustahil. Tidak ta'alluq. Dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya. Atas muwafaqah ilmunya. Kehendak bergantung dengan ilmu. Bergantung dengan ilmu Tuhan. Nak buat ke tak buat, ia berdasarkan kepada ilmu. Ilmu yang menentukan, ilmu yang berdasarkan ilmu lah. Contoh kita letak pada kita ni, kita jadi kehendak buat tu pasal kita tahu benda tu. Bila kita tahu benda tu, kita jadi nak. Kita tahu ni boleh buat gini, kita pun jadi nak buat. Kalau mu guna duit ni dia boleh beli. Jadi kehendak kita ni berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Orang pitih ke kita nak ambil ke kita tak ambil. Orang pitih dulu RM1,000, ambil RM1,000. Kita nak ambil ke lah. Ada benda ni rasuah apa saja nak ambil RM1,000. Kita nak ambil ke kita tak ambil. Kita nak ambil apa kita ambil? Berdasarkan ilmu. Sebab ilmu itulah kita tahu pitih ni RM1,000 ni boleh buat beli tu, boleh buat benda ni. Walaupun akhir zaman ni 2021 ni tak boleh guna banyak sangat RM1,000 pun. Tapi ilmu kita ni tahu. Ni maka kita tentu kehendak kita ni berdasar kepada ilmu kan. Berdasar kepada ilmu. Wafaqah dengan ilmu. Artinya tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin akan makhluk, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Ia berdasar kepada ilmu. Lawang kepada iradah al-karahiyah, artinya benci. Benci ia Tuhan, yakni mengada suatu dengan tiada ditentu, bukan ditanti ya. Tiada ditentu akan barang. Maksud dia lawang kepada iradah ialah karahiyah. Tuhan buat ni bukan dengan kehendak. Bila bukan dengan kehendak, maka lahir apa? Lahir tergagah, terlalai, terpaksa. Mustahil lah ke? Dia kata iaitu mustahil. Mustahil. Sebab kalau bukan dengan kehendak, dia akan lahir yang pertama tergagah. Ada orang suruh. Siapa dia suruh orang? Kalau bukan dengan kehendak, dia akan jadi orang suruh. Orang suruh siapa dia suruh? Ada Tuhan lain tak? Tak. Siapa dia suruh? Tak ada. Kalau ada orang suruh, dia panggil lemah lah bagi Tuhan. Tergagah dia panggil. Bukan, maka mustahil. Ataupun bukan tergagah, terlalai, saluh. Tak kawan ni buat kenapa ni buat bumi, tak apa, buat salah buat bumi. Bukan. Bila salah ni dia panggil makhluk. Terlalai, terlupa, tak ingat. Tak ingat nak buat mana? Salah buat, nak buat bumi, aku kan nak buat matahari, jadi salah buat bumi. Bukan. Bukan berlaku. Dia kata mustahil. Sebab kalau bukan dengan kehendak itu biar tu lah. Kalau bukan dengan kehendak, yang jadi makhluk tu. Makhluk. Dah buat apa menjadi gini? Mu nak buat dok salah sepak. Kalau main bola, dah wani dah wagu dah hanu. Dak gu belah ni warna gu mu sepak dah hanu salah. Sebab manusia salah. Salah sepak gus ini di Paula lah pula. Maksud dia mana dia salah sebab apa? Sebab makhluk.
makhluk ia salah. Maka Tuhan ni setiap benda ni kehendak berlaku. Nampak tak? Kehendak berlaku, tak ada sutik kebetulan. Ini tak ada kebetulan bagi Tuhan. Makhluk banyak kebetulan. Kita dapat kebetulan, bagi Tuhan bukan kebetulan tu. Itu kehendak Tuhan. Allah betulan jumpa pasal itu tak. Betulan bagi kita, bagi Tuhan tak betulan. Allah Ta'ala buat kehendak jadi jumpa kita. Jumpa dengan saing kita. Tak, jumpa dengan orang ni, jumpa dengan orang ni. Itu kehendak Tuhan, bukan salah. Tak, walaupun kita kata betulan bagi kita. Betulan bagi kita, tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan kehendak ni. Iaitu mustahil. Sebab kalau bukan kehendak, mustahil lalu. Jadi lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala berbuat ia akan barang yang dikehendakinya, akan barang. Setiap sesuatu ni atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaf'alu ma yurid. Perbuat ia akan barang yang dikehendakinya, dia akan barang. Tiap-tiap benda jadi ni kehendak Tuhan berlaku. Baik, buruk, jahat. Ia kena faham ni bila iradah. Ada kehendak yang Tuhan ada kehendak, dia kena beza iradah dengan amar dan redha. Ahli sunnah wal jamaah dia bezakan di antara iradah, amar, suruh dan redha. Tiga tu berbeza. Ada Mu'tazilah ataupun beberapa fahaman yang lain, dia kata tak beza. Dia kata sama. Sama. Suruh contoh. Ada ni kalau ahli sunnah. Ahli sunnah ni ada yang Allah Ta'ala kehendak tapi Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala tak redha. Ada yang Allah Ta'ala kehendak tapi Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala redha. Kenapa? Allah Ta'ala kehendak tapi Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala tak redha. Apa benda? Contoh dia ialah kufurnya Fir'aun. Kufurnya Fir'aun Allah Ta'ala kehendak tak? Kehendak. Tapi Allah Ta'ala suruh tak kufur? Tak suruh. Allah Ta'ala redha tak kufur? Tak redha. Kehendak, suruh dengan redha lain-lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Ada pun Mu'tazilah atau beberapa pahaman hak lain, dia meletakkan zalim bagi Tuhan. Mana Tuhan buat dia jadi orang kafir? Ada mana Allah Ta'ala buat jadi kafir tu masuk dalam neraka pula. Dia nak belik-belik kepala tu. Kita kena ingat ahli sunnah wal jamaah kata ada Allah Ta'ala kehendak tapi Allah Ta'ala ada suruh, Allah Ta'ala ada redha. Allah Ta'ala kehendak dia jadi kafir tapi Allah Ta'ala suruh dia jadi kafir, tak suruh. Allah Ta'ala redha jadi kafir, tak redha. Ada Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha. Kenapa? Imannya orang mukmin. Imannya orang mukmin. Allah Ta'ala kehendak ada orang mukmin beriman, kehendak. Kalau tak jadi beriman. Allah Ta'ala suruh tak beriman, suruh. Allah Ta'ala redha tak beriman, redha. Itu ahli sunnah wal jamaah yang tak suku-suku yang kucel tu. Kalau kucel situ jadi pening tu. Tak, ini soalan-soalan kafir yang kita sebut ni. Kalau soalan kafir baru. Tak, mana Allah Ta'ala buat gini ni? Zalim. Bukan. Allah Ta'ala kehendak, tapi Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala suruh apa? Allah Ta'ala suruh masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Allah Ta'ala suruh masuk Islam. Tak, mana ada Allah Ta'ala suruh jadi kafir? Nampak? Sebab itulah kita doa kepada Allah, biarlah kita ni sentiasa istiqamah dengan iman, mati kita dalam Islam. Baik mati dalam Islam itu satu keselamatan yang berpanjangan. Walaupun atas muka bumi kita buat beberapa kesilapan. Itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab iradah. Jangan peling situ tu. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia terpening. Dia pening.
meeting situ. Dah, ayah pun jadi oh betul kok. Ada suruh belajar tu. Dah, ayah main betul kok ada jeng akhir-akhir zaman ni. Ani ikut liberal, ani ikut pahaman ni, ani pahaman ni. Ada katanya, dah gua ni ngaji tinggi Al-Azhar, ada pengikut ayah peng, ada seorang pengaji Al-Azhar ngikut ayah peng. Dia kata dah ni ngaji Al-Azhar dah, gua ni jadi ikut ayah peng. Pasal dak ngaji bab tauhid. Ngaji dak ngaji bab tauhid dia gitu kan. Kalau ngaji bab tauhid mengikut tangga. Dia tak jadi gitu. Dah, sifat 20 habis daripada tangga dia. Lepas tu naik pula perbahasan. Dah, lepas tu naik pula perbahasan. Dia akan jadi kemah. Bila jadi kemah, dia tak akan ikut apa-apa pahaman. Macam getuk nenek moyang kita dulu. Tok nenek moyang kita dulu dak mengaji Azhar tinggi-tinggi gitu, hak mengaji Azhar ni ulama-ulama besar. Tak, tok nenek kita dulu main duk kampung gini je. Tak, nanam padi, wah ni beli lembu apa semua pergi ke laut. Tak, tapi akidah kemah keming. Ngaji ni nipis nayang je tak tauhid faridah. Nah, mari orang putih dak tubik daripada Islam dia. Sebab apa? Kejak pahaman dia. Dah tu ikut ayah peng ni, ikut Siti Kasih ni. Sebab dak mengaji. Dah. Yang ngaji benda lain. Dah, kita tengok tu dia punya pengajian dia tak mengaji bagi akidah. Yang ngaji bidang lain sikit. Tu kita kata tak boleh. Oh, patut pun yang ni ikut ayah peng. Dah. Kalau orang tu dia ikut tangga-tangga berkenaan dengan tauhid, tu memang tidak sama sekali akan ikut lah. Qala Inna Allah yaf'alu ma yuri. Kesembilannya ilmu sama Allah pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.